ilmu yang disebar luaskan. Ilmu adalah pengetahuan dari segi dunia, akhirat, zahir dan batin. Contohnya ilmu adalah ilmu fiqh keutamaan yang digunakan pada hari ini yang kita baca sekarang. dan dia adalah keutamaan yang bersifat jangka masa depan yang kuat berbanding jangka masa pendek. Yang kedua iaitu mewariskan Kitab-kitab ilmiah. Kitab-kitab ilmiah ni bila kita pas dekat orang lain, apabila orang tu guna sepanjang masa, kita akan dapat pahala yang berpanjangan. Di sini saya tekankan untuk amalan yang berpanjangan berbanding amalan yang terputus-putus. Yang ketiga Iaitu membina masjid atau mewakafkan masjid atau sekolah kepada orang lain. Apabila mereka yang melibatkan diri dalam amalan ini akan mendapatkan pahala yang berterusan. Kerana apa? Kerana masjid yang berguna ataupun sekolah pelajar dihasilkan dari semasa ke semasa. Ini menyatakan bahawa keutamaan fiqh kat sini adalah mengutamakan perkara yang bersifat sosial berbanding bersifat individu. Teruskan amalan yang berpanjangan tadi. Baiklah, kita cakap kat sini pasal amalan yang berterusan tapi sedikit-sedikit amalan menjadi bukit. Yang pertama, berkongsi hadis ataupun mengekalkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran dan lain-lain. Amalan yang dilakukan putus-putus tetapi berterusan, kita akan mendapatkan pahala yang berpanjangan. Kerana apa? Kerana sudah dijadikan rutin. Dan Allah SWT menyukai orang yang beristiqomah bukan sesuatu perkara. Keutamaan amalan yang banyak manfaat daripada amalan yang kurang bermanfaat, iaitu jihad lebih utama. Untuk poin pertama ialah dengan mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat mengikut keperluan situasi. Contohnya ialah sedekah. Seterusnya untuk poin kedua ialah mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding ibadah sunat yang berbentuk peribadi. Contoh berbentuk kebajikan masyarakat seperti aktiviti kebajikan masyarakat ialah dengan menyediakan keperluan kepada rakyat melimpah musibah. Selain itu mengeluarkan bantuan keuangan. Seterusnya jihad di jalan Allah. Di antaranya ialah dalam membanteras kemiskinan masyarakat ditimpa musibah dibantu dengan mengeluarkan bantuan. Malah jihad memerangi golongan kufar bagi melindungi tanah air. Selain itu jihad membantu orang sesat ke jalan yang benar. Dan akhir sekali jihad memimpin dalam menegakkan kebenaran bagi mengelakkan penyelewangan, penipuan dan sebagainya. Sebagai penutup, ini menjadi keutamaan untuk melakukan perkara yang punya impak yang lebih besar dan mampu menyumbang kepada masyarakat maupun dunia berbanding perkara yang mendatangkan impak yang sedikit dan yang tidak tersaing. Sekian, terima kasih. Keutamaan amalan yang lebih besar manfaatnya dan lebih lama kesannya. Amalan yang lebih besar manfaatnya dan lebih lama kesannya ini adalah satu amalan yang banyak beri manfaat kepada diri kita dan juga memberi kesan yang baik jika kita selalu mengamalkannya. Sebagai contohnya ialah berzikir. Zikir adalah salah satu kalimat yang banyak dianjurkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contohnya ialah zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jika kita selalu mengamalkan zikir tersebut, dosa kita akan dapat diampuni oleh Allah walaupun dosa kita besar ataupun kecil. Di dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 100 kali dalam sehari, dosanya akan dapat diampuni walaupun dosanya sebanyak sebuih di dalam lautan. Jadi kita dapat tahu di sini zikir ini walaupun satu perkara yang senang dan juga dipandang remeh, tapi dia dapat memberi manfaat kepada diri kita dan juga memberi kesan yang lama. Kesimpulannya, kita sebagai hamba Allah haruslah melakukan amalan yang banyak, amalan yang besar dan juga memberi kesan yang lama kepada diri kita. Kerana Allah lebih suka kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan manfaat dan juga syafaat kepada dirinya. Keutamaan beramal pada zaman fitnah. Kita sebagai orang Muslim sedia maklum bahawa kita sedang hidup di akhir zaman. Banyak perkara-perkara tidak bermoral berlaku pada zaman ini, terutamanya fitnah. Mana-mana manusia tidak akan berada jauh dengan fitnah melainkan yang beramal dengan agama. Definisi fitnah merupakan satu bentuk komunikasi kepada satu pihak atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atau sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain. Beramal boleh menghindari fitnah. Beramal juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, sentiasa menunaikan ibadat wajib dan sunat, sentiasa bercakap perkara betul, jujur dan memastikan kesahihan sesuatu berita sebelum berkongsi. Hal sebagainya dapat membentuk jati diri yang mantap, sentiasa dihormati masyarakat sekeliling dan juga sentiasa mendapat tanggapan yang baik daripada orang sekeliling. Ia juga memperoleh individu tersebut juga akan memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, beramal juga dapat menjaga maruah diri. Sebagai contoh, amalan menutup aurat, menjaga batasan antara bukan mahram dan juga menjaga adab pertuturan dapat mengelakkan daripada menjadi perhatian khalayak ramai dan mengelakkan orang-orang bercakap buruk terhadap diri kita. Contohnya, dituduh melakukan perkara maksiat dengan orang tertentu. Lebih-lebih lagi zaman yang serba canggih dan adanya media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan juga TikTok yang merupakan aplikasi yang viral pada zaman kini. Segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab sering menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak betul demi mendapatkan publicity perhatian masyarakat. Dengan adanya media sosial ini mampu menyebarkan berita baik ataupun yang buruk tentang diri seseorang. Sebagai penutup, fitnah keutamaan iaitu
Fih keutamaan iaitu kita mestilah banyak bersabar dalam menghadapi segala kesusahan pada zaman fitnah dan sentiasa beramal dengan ajaran-ajaran agama supaya diri kita dapat terlindung daripada fitnah manusia maupun dajjal. Sekian, terima kasih. Keutamaan amalan menggunakan hati berbanding amalan menggunakan anggota badan. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa amalan menggunakan hati ni terbahagi kepada dua, iaitu amalan yang dilakukan dalam hati dan amalan yang dilakukan bersertakan niat. Sesungguhnya Allah SWT ni tidak memandang rupa paras dan tubuh badan manusia, malah dia hanya memandang keikhlasan hati seorang itu dalam melakukan satu perkara. Contoh-contoh amalan yang dilakukan dalam hati ni seperti berzikir dan menimba ilmu. Contoh-contoh bagi amalan yang dilakukan oleh anggota badan pula adalah murid-murid ni bantu guru-guru mereka mengangkat barangka bilik guru. Untuk pengetahuan semua, yang manusia ni dia tidak akan melakukan satu benda ni kalau dia tidak berniat untuk melakukan benda tu. Contohnya kalau kita nampak kucing kat depan kita yang sakit, kita ni tidak akan rawat kucing tu kalau kita tak ada niat nak tolong kucing tu. Jadi kat sini kita boleh tahu yang hati ni merupakan pendorong utama untuk menggerakkan anggota badan kita dalam melakukan satu perkara. Kita boleh ibaratkannya hati umpama raja yang merintah. Jadi kat sini amalan yang bermula dari hati ni perlu diberikan keutamaan agar kita melakukan satu benda tu dengan betul dan bukan sambil lupa. Okay, kesimpulannya kat sini, kita sebagai hamba Allah SWT yang lemah perlulah melakukan amalan yang disukai oleh Allah SWT. Bukannya kita buat satu benda ni untuk mendapat pujian semata-mata dan mendapat perhatian daripada orang sekalian. Perbezaan keutamaan mengikut keadaan, tempat dan juga waktu. Apa yang dapat kita fahami di sini adalah sesuatu perkara yang hukum asalnya adalah fardu kifayah boleh berubah menjadi hukum fardu ain atau dalam bahasa mudahnya patut diberi keutamaan. Sebagai contoh yang boleh saya berikan dalam bidang perubatan, hukum asal untuk menjadi seorang doktor atau pakar perubatan adalah fardu kifayah. Akan tetapi, apabila sesuatu tempat tersebut mengalami penyebaran wabak penyakit dan juga kematian yang banyak kerana kekurangan sumber untuk merawat, maka hukum fardu kifayah tersebut boleh berubah menjadi fardu ain atau patut diberi keutamaan oleh penduduk setempat untuk menjadi seorang doktor. Apa yang dapat disimpulkan di sini adalah betapa pentingnya untuk kita menilai sesuatu perkara mengikut perbezaan tempat, waktu dan juga keadaan. Hal ini kerana perkara tersebut memainkan peranan yang penting dalam kita memberi keutamaan. Jika kita tidak mampu untuk membuat keputusan, maka seeloknya untuk berjumpa dengan orang yang lebih alim ataupun agensi agama yang berautoriti untuk mengelakkan kita daripada tersalah dan juga tersilap dalam melakukan penilaian.